Kadang saya berjemput Yang Berhormat pokok sana. Tapi saya ingat Datuk Ketua, dulu ada satu ruling dibuat oleh speaker. Bila kita kena pakai mask, tapi bila berucap boleh buka. Memang ini memberikan kesihatan kepada tubuh kita yang berucap. Ini sangat berbahaya bagi saya dari sudut diri seorang yang berucap itu. Kerana dia tidak boleh, pernafasan dia terlalu semput. Tak betul, teruskan pokok sana. Tuan Speaker, saya setuju kerana kalau orang yang membahas itu sesak nafas akibat memakai, menyebabkan beliau tidak cukup bernafas, menyebabkan beliau juga pingsan, boleh juga menyebabkan masalah. Tolong pertimbangkan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. 12 kali Malaysia merancang. Kita masih lagi berdepan dengan masalah kemiskinan luar bandar dan kini dengan kemiskinan bandar. 12 kali Malaysia merancang, kita berhadapan dengan masalah bumi putera terpinggir. 12 kali kita merancang, kita masih lagi berbincang isu masalah pemilikan share bumi putera, Melayu bumi putera masih jauh ketinggalan. Dan 12 kali kita merancang, hari ini RMK 12, sekali lagi kita masukkan ke dalam RMK 12 ini isu-isu yang berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Di manakah kesilapan ini sehingga seolah-olahnya kita melihat bahawa satu kegagalan kepada rancangan-rancangan Malaysia yang 11 kali yang telah pun berlalu sehingga sekarang kita masih lagi tidak dapat nak mengatasi masalah ini. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan sejauh manakah kita membuat satu kajian semula terhadap rancangan-rancangan yang telah pun kita laksanakan ini. Di mana kegagalan-kegagalan terhadap isu-isu yang saya sebutkan tadi? Apakah kita hanya melihat kepada dari sudut projek semata-mata, kita hanya melihat pada ukuran RM semata-mata, ataupun apa yang perkara yang telah pun ditemui selama ini? Sebab bagi saya bahawa saya tidak mahu nanti kita mengulangi perkara yang sama pada RMK yang ke-13. 12 kali Malaysia merancang, kita masih dihantui oleh isu integriti. Integriti sangat membebankan negara kita. Dan ini memberikan sesuatu yang sangat merugikan dari sudut implikasi keuangan. Kerana isu-isu integriti ini akhirnya membawa kepada persoalan-persoalan penyalahgunaan kuasa, soal rasuah dan sebagainya. Contoh saya nak sebut, contoh bahawa yang di-Pertua, menjelang kita membentang projek menjelang kita membentang RMK 12 ini, dalam sepanjang negara berada dalam keadaan darurat, dalam lingkungan darurat ini, saya agak heran sehingga 60 projek telah diluluskan secara runding terus di bawah Kementerian Keuangan, yang membabitkan nilai projek itu antara 15 hingga 400 juta ringgit Malaysia. Apabila saya bertanya kepada Kementerian Keuangan, dijawab bahawa kerana ia memerlukan kesegeraan pelaksanaan projek akibat penularan wabak COVID-19. Bagi saya bahawa projek jalan takkan perlu nak disegerakan sehingga tak ada nak buat open tender. Kita perlu buat runding terus. Sedangkan dia tidak ada kaitan dengan masalah COVID-19. Jadi ini bagi saya sesuatu yang sangat merugikan negara kita, kerana saya dipahamkan bahawa kalau nak diukur dengan projek-projek yang dibuat oleh JKR, di bawah JKR, harganya akan lebih rendah daripada runding terus yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, iaitu projek JKR ini di bawah open tender. Jadi saya nak mohon penjelasan, boleh tak senaraikan nama-nama 60 projek tersebut dan senaraikan syarikat-syarikat kontraktor yang telah pun diberikan kepada mereka untuk mengendalikan projek-projek tersebut. Sebab saya telah dipahamkan bahawa antara kontraktor-kontraktor yang dapat itu ialah kontraktor-kontraktor, contoh kontraktor elektrik, dia dapat buat projek jalan umpamanya. Maknanya ini kontraktor-kontraktor yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang-bidang kontrak yang diberikan kepada mereka. Jadi ini bagi saya bahawa sesuatu yang sangat merugikan, dan saya mohon satu penjelasan daripada pihak kerajaan untuk hal-hal yang sedemikian rupa. Saya agak terkejut apabila projek sebegini rupa boleh disegerakan dengan kos yang sangat tinggi hanya semata-mata kerana ada tujuan-tujuan tertentu untuk mendapatkan imbuhan kepada pihak-pihak tertentu. Sedangkan kerajaan tidak boleh menyegerakan bantuan untuk membantu pusat-pusat tahfiz yang hampir
mati dalam negara kita ini akibat daripada kerajaan tidak membenarkan mereka beroperasi dalam sepanjang PKP ini, sepanjang COVID ini, menyebabkan tahfiz di negara kita ada lebih kurang 1,198 buah tahfiz, murid berjumlah 84,643 orang dan guru kaki tangan sebanyak 10,357 orang. Dan sekarang pusat-pusat tahfiz ini berhadapan dengan isu-isu masalah yang sangat berat. Sebahagian daripada mereka tidak dapat lagi membayar gaji kepada pekerja mereka, dan ada yang hanya boleh bertahan dalam tempoh 3 bulan, ada yang terpaksa memberhentikan sepenuhnya kaki tangannya. Kerajaan sepatutnya menyegerakan bantuan untuk pusat-pusat tahfiz ini. Kalau kerajaan boleh membelanjakan dalam tempoh Perdana Menteri yang lalu untuk membaiki rumah kediaman rasmi Perdana Menteri dengan kos 38 juta, kenapa kita tidak boleh untuk membelanjakan kepada pusat tahfiz ini dengan satu jumlah yang munasabah untuk membantu mereka? Kerajaan Perdana Menteri yang ada sekarang ini, dulu sewaktu jadi Ketua Pembangkang pernah menyarankan supaya dongzong diharamkan. Tetapi kerajaan di bawah Perdana Menteri yang ada sekarang ini telah meluluskan bantuan 15 juta kepada sekolah persendirian Cina yang dibawa oleh memorandum yang dibawa oleh Dongzong itu sendiri. Saya tidak membantah memberikan peruntukan 15 juta kepada sekolah persendirian Cina, tapi apa masalah untuk tidak memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah tahfiz yang ada dalam negara kita ini? 1 minit, YB, minta rumuskan. Datuk Yang di-Pertua, kemudian isu yang saya nak sebut juga ialah isu yang berkaitan dengan soal integriti. Saya nak minta kerajaan untuk membuat satu pemakluman, khususnya Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri, iaitu isu pemindahan wang daripada Yadim kepada anak syarikat Yadim, iaitu lembaran Yadim Sendirian Berhad. Walaupun jumlah pemindahan ini tidaklah begitu besar seperti mana baiki rumah Perdana Menteri 38 juta, tetapi saya menjadi satu tanda soal apabila pemindahan ini untuk tujuan pinjaman mudah sebanyak 500,000 untuk pemilikan equity syarikat luar Nurfleet sebanyak 1 juta dan tambahan pelaburan modal share sebanyak 500,000. Ini bermakna bahawa 2 juta dipindahkan daripada akaun Yadim kepada anak syarikat, iaitu lembaran Yadim Sendirian Berhad. Jadi apa tujuan pelaburan tersebut tanpa ada satu dokumen, tanpa ada satu perjanjian yang jelas yang sepatutnya dimeteraikan antara Yadim dengan anak syarikat Yadim dan juga dengan syarikat Nurfleet ini. Ini bagi saya sesuatu yang sangat penting untuk kerajaan membuat satu siasatan tentang isu pemindahan wang Yadim kepada lembaran Yadim ini, kerana lembaran Yadim ini memang sudah menjadi perbualan banyak pihak. Minta sedikit lagi pada Yang Hormat, iaitu isu di mana syarikat lembaran Yadim ini menyewa sebuah rumah dengan memasukkan perabot yang berjumlah 22,000. Tujuannya disebutnya ialah untuk rumah tetamu, tetapi yang saya heran, kenapa rumah tersebut diduduki oleh Yang di-Pertua Yadim, sedangkan Yang di-Pertua Yadim setelah pun diberikan elan perumahan dan dia telah menerima elan perumahan, dan kenapa syarikat lembaran Yadim ini menyewa sebuah rumah untuk jadikan tempat tinggal kepada Yang di-Pertua Yadim. Dan akhir sekali, saya nak mohon kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, dalam RMK 12 ini dia tidak pernah menyebut pun rancangan untuk menurunkan kembali cabutan khas 22 kali yang telah pun naik sejak daripada tahun 2020 yang lalu. Jadi saya nak tanya, apakah relevan untuk 22 kali cabutan khas daripada 8 kali di zaman kerajaan Pakatan Harapan, kemudian dinaikkan 22 kali. Apakah kerajaan kini bergantung kepada cukai dosa? Nak menambahkan lagi cukai dosa? Dah duk berdosa dah, banyaklah judi duk dah. Jadi nak tambahkan lagi pendapatan negara kita ini bergantung kepada cukai dosa. Kemudian buat kebajikan. Jadi seolah buat dosa dulu, kemudian cuci dosa dengan kebajikan. Jadi Menteri Agama kena jawab, apakah ini satu ajaran baru, iaitu buat dosa kemudian cuci dosa dengan
bantuan-bantuan kebajikan yang lain. Jadi sebab itu saya mohon kerana 22 kali ini bukan hanya 22 kali tetapi 22 kali kepada setiap syarikat. Di Semenanjung ada 3 syarikat, Sport Toto, Damacai dan Magnum. Maknanya 22 kali kepada setiap syarikat, 66 kali. Itu tak termasuk di Sabah ada lagi syarikat-syarikat yang lain. Jadi bermakna bahawa jumlah cabutan khas ini lebih daripada 22 kali. Dan saya cukup terkejut apabila pemimpin-pemimpin PAS yang duduk dalam kabinet boleh bersetuju dengan pengumuman yang telah pun dibuat oleh Menteri Kewangan, dan ini menunjukkan sesuatu yang sangat memalukan, dan mungkin inilah anjakan pemikiran daripada member khutbah Jumaat Masjid Rusila Marang kepada Putrajaya dengan kursi-kursi Tuan Yang di-Pertua minta laluan. Pokok sudah habiskan. Dah 4 minit tambahan saya tak bagi. Tumpat minta laluan. Tak biar. Sebab sebut Sila PAS tak banyak. biar, tak biar. Saya bagi laluan. Saya tak benarkan. Oh, dia tak gila, tidak saya bagi dah. Alright. Jadi ini sesuatu yang sangat mengecewakan saya, dan saya harap bahawa pihak kerajaan seharusnya melihat kembali untuk mengembalikan 22 kali itu turun balik menjadi paling tidak kalau dia nak menang daripada PAS pun maknanya dia turun jadi 7 kali ataupun dia boleh hapuskan terus. Baik, Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua.